Kitab yang saya pelajari dalam subjek akidah iaitu iman daripada Dr. Muhammad Naim Yassin, iaitu Rukun Hakikat dan Pembatalannya. Saya belajar di PDS ini selama 3 tahun dan ambil subjek akidah setahun setengah untuk 3 sem untuk belajar akidah. Amalan akidah yang saya amalkan selepas masuk Islam dan belajar lagi dengan kitab Rukun Iman ni, saya pelajari lebih mengenali sifat-sifat Allah dan hari akhirat yang saya pelajari untuk memantapkan akidah saya sebelum saya keluar dari PDS ini. Sebelum saya masuk Islam, saya tidak percaya kepada Allah, macam tidak beriman kepada Allah dan juga tidak percaya kepada akhirat. Saya pikir dulu dunia ni tak pernah kiamat yang saya pikir dulu. Memang untuk manusia ni untuk hidup mati macam tu. Saya tak fikir untuk yang macam kemudian selepas kita mati. Saya tak terfikir dulu. Selepas saya belajar kitab iman ni, Rukun Iman ni, di situ saya lebih mengenali lebih dalam lagi untuk hari kiamat selepas kita mati nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kitab yang kami pelajari di Pusat Dakwah Santau adalah salah satu kitabnya adalah Apa Ertinya Saya Menganut Islam, iaitu karangan Fatiyakan. Yang terkandung dalam kitab ni, yang pertama ini adalah saya mestilah Islam dari sudut akidah. Dari situ dia menghuraikan beberapa huraian tentang kita kena Muslim dari sudut akidah, berpecah kepada beberapa bahagian lah. Untuk belajar subjek ni dalam 3 bulan lah untuk belajar kitab ni lah. Amalan akidah daripada surut akidahnya, iaitu mungkin sebelum ni kalau dari sudut akidah ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya beriman kepada Tuhan yang satu lah. Dan daripada sudut lain iaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran. Akidah dalam masa seterusnya ialah terminologis atau akidah yang bererti kepercayaan kita kepada keyakinan atau keimanan yang mantap yang tidak mudah terurai oleh pengaruh pengaruh yang pun sama daripada dalam ataupun luaran kita. Dan saya apa yang saya amalkan tentang akidah inilah kepercayaan dan keyakinan saya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya meluk agama Islam ni, soal atas yang bernama akidah ni memang tidak sama sekali wujud. Kerana di dalam agama saya sendiri dulu, saya akidah tu seolah-olah memang diketepikan. Sekarang kami lebih kepada kuasa-kuasa, macam contohnya kami lebih kepada kuasa-kuasa yang memuja, seolah memuja sesuatu, menduakan daripada itu. Selepas masuk Islam ni saya sedar bahawa semua yang ada di muka bumi adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan subjek akidah yang dipelajari di Pusat Dakwah Selantau ni, mereka ni banyaknya menggunakan cara tradisional lah, maksudnya dengan berkitab. Kita dah sediakan silibus lebih kurang pengajian akidah ni lebih kurang setahun setengah ataupun 3 sem. Kita fokuskan supaya akidah ni, sebab ada latar belakang kepada mereka yang belajar di sini ialah mereka yang mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam, dan penerapan akidah tu perlu kepada kita berikan fokus dan penekanan. Jadi lebih kurang setahun setengah mereka akan belajar, lebih kurang 3 sem, 3 semester mereka belajar. Antara buku-buku yang digunakan adalah kitab-kitab asas kepada akidah itu sendirilah. Lebih kepada berkaitan dengan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam daripada Ustaz Fatiyakan. Antara lainnya ialah kitab
umum berkaitan dengan akidah, sebab kita dah susun satu silibus tertentu yang dalam sukatan pelajaran tu ada yang berbincangkan tentang kepentingan syahadah, kepentingan kepada mengetahui lebih lagi berkaitan dengan aspek ketuhanan, keimanan dan kerasulan. Sebab asasnya ialah mereka ni akan belajar dari sudut uluhiyat, nubuat, kenabian dan juga samiyat, perkara yang gaib, benda-benda yang mereka kita sebut sebagai tak nampak dengan mata. Jadi 3 perkara ni merupakan asas untuk mereka pelajari untuk lebih mengenali Allah Ta'ala dan juga mengenali Rasulullah yang terdahulu, dan mereka mengetahui perkara-perkara yang tak nampak depan mata, tapi kita perlu beriman. Jadi itu di antara fokus kepada yang dibincangkan. Selain daripada itu rukun iman lah. Jadi berkaitan dengan peramalan, kepercayaan mereka berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan dan juga kerasulan ni, mereka setakat ni yang kita maklum ataupun mereka kita tahu daripada sudut mereka seorang pelajar ni. Jadi kita tahulah mereka ni bila mana kita tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan ketuhanan ataupun melibatkan akidah, mereka ada kesungguhan nak menjawab, walaupun mereka ni masih baru sebagainya. Sebab ada kalangan mereka ni dah tahu sikit sebenarnya kan, cuma tak tahu lebih lanjut lagi. Jadi soalan-soalan yang berkaitan dengan akidah ni mereka secara umumnya bolehlah jawab, maksudnya daripada sudut kepercayaan mereka kepada Allah Ta'ala itu wujud dan yang menciptakan seluruhnya makhluk ni, mereka tu daripada sudut surface ataupun daripada sudut asalnya mereka dah mengetahuinya dengan sebaik mungkin. Cuma soalan-soalan yang melibatkan benda yang agak besar tu masih lagi dalam orang kata apa, masih lagi permulaan lah. Walaupun yang belajar di sini ada yang tahun yang terakhir, tapi sudut akhir kita tengok peramalan daripada sudut kepercayaannya, dan yang kedua sudut perbuatannya, daripada sudut amal ibadah dan sebagainya, mereka tak ada masalah lah dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan Musyawarah Serantau supaya manifestasi kepada apa yang mereka beriman itu. Sebab akidah yang kita faham ialah bagi mereka ni, mereka yang perlu ada kepercayaan melalui iman, dan ikrarkan pada lafaznya, pada lisannya, dan dibuktikan pada wal amalu bil jawarih, dan mereka ni beramal dengan anggota badan. Jadi 3 perkara ni kita pupukkan kepada pelajar di Musyawarah Serantau ni, khususnya dalam golongan mu'alaf ni lah, supaya apa yang mereka ni tahu perkara baru dan mereka mengamalkannya. Kita guide lah daripada sudut kecil-kecil perkara sehingga dah besar-besar perkara, sebagai kepada menjawab soalan tadilah berkaitan dengan peramalan mereka berkaitan dengan perkara akidah, khususnya di Pusat Dakwah Serantau. Baik, alhamdulillah, saya rasa satu tindakan ataupun satu benda yang baik lah kiranya berkaitan dengan video yang dirakamkannya ataupun yang dibuat ini, dan saya harapkan video ini dapat disebarluaskan lagi. Sebenarnya kita nak tahu golongan mu'alaf ni, satu je isu ni adalah bila mana mereka dah masuk Islam, kita perlu kepada follow up, kita perlu jaga mereka ni dengan sebaik mungkin, sebab mereka ni masih baru, seolah-olah ni macam seorang baby yang baru lahir, seorang bayi yang baru lahir. Seorang bayi baru lahir ni kita tengok, kita jaga dia elok-elok sebab dia tak tahu lagi bagaimana kehidupan sebenar di dunia ini. Jadinya itulah yang kita kena pegang. Saya harapkan video ni akan timbulkan kesedaran kepada masyarakat kita berkaitan dengan kepentingan untuk kita ni bersama dengan golongan-golongan, khususnya mereka yang masuk Islam. Ini bukan tugas hanya ustaz-ustazah je, tapi lebih kepada masyarakat itu sendiri, masyarakat Islam itu sendiri, ataupun kita lah nak memupuk satu perkara yang disebut sebagai dakwah tu, supaya mereka ni dapat tidak dipinggirkan. Golongan mu'alaf ni perlu kepada kita sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan sebagainya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, ilmu pengetahuan kepada mereka. Jadinya saya terima kasih kepada pihak Tuan Bangda Muluga ni, supaya Pusat Dakwah Serantau ni juga kita harapkan supaya terus kuatlah untuk
untuk memberikan sokongan kepada golongan mu'alaf khususnya dalam mendapat ilmu pengetahuan dan sebagainya. InsyaAllah itu sahaja. Terima kasih. Sekian sahaja video daripada saya kali ini. Kesimpulan yang kita dapat daripada video ini ialah kita haruslah bersyukur dengan nikmat agama Islam yang telah diberikan kita daripada sejak lahir sehingga sekarang. Semoga kita mati dalam husnul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85.